Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini moderator Anda, Saudara Muhammad Aslam. Oke, hari ini kita berada dalam satu forum yang akan membincangkan tentang satu topik yang agak menarik, yaitu yang bertajuk Pekerja adalah Mesin dan Faktor Pengeluaran. Oke, bersama kita pada hari ini panel-panel yang berpengalaman, yaitu Saudara Muhammad Saiful Adli bin Muhammad bin Aris, yaitu sebagai pegawai dalam sektor pembinaan, dan juga saudari Nur Anis Atira binti Azmi sebagai yaitu pegawai sumber manusia. Oke. Sebelum itu kita akan terus kepada topik kita pada hari ini, yaitu pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Oke, jika kita melihat pada tajuk kita pada hari ini, dapat kita lihat bahwa pekerja ini dia memainkan peranan yang sangat penting bagi menjamin productivity sehingga kan mereka digelarkan sebagai mesin. Oke, jika kita bercakap soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah atau keadaan yang akan dihadapi oleh banyak negara, karena pertumbuhan ekonomi ini amatlah bergantung kepada sumber tenaga manusia yang atau lebih dikenali sebagai pekerja. Oke, menurut Akta Kerja 1955, pekerja merupakan satu aspek yang sangat penting dan dominan dalam sebuah organisasi. Karena pekerja merupakan salah satu penggerak sebuah organisasi, di mana tanpa mereka organisasi akan menjadi lumpuh, dan dengan adanya mereka pertumbuhan ekonomi ataupun organisasi itu kita dapat lihat terjadinya productivity. Oke, pertama saya akan sentuh berkenaan dengan salah satu aspek, yaitu menurut Sukirno, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor produksi, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Seterusnya, menurut Todara juga, semakin besar jumlah pekerja, pertumbuhan ekonomi atau productivity bakal dapat dipertingkat, dan seterusnya pendapatan akan dipertingkatkan. Oke, saya akan ajukan beberapa soalan dan meminta pandangan daripada para panel kita pada hari ini. Oke, seperti kita tahu, pekerja nih kita mesti menjaga kebajikannya untuk memastikan mereka sentiasa setia berkhidmat dengan organisasi yang mereka ceburi. Oke, pertama saya ingin berajukan soalan kepada Puan Anis. Pada pandangan Puan sendiri, mengapa ayahnya dikatakan seperti kenyataan itu, yaitu pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran? Adakah Puan bersetuju dengan kenyataan ini, dan adakah Puan menyokong ataupun tidak dengan kenyataan yang telah Pada diberikan? forum ini, berdasarkan soalan, adakah pekerja sebagai mesin dan faktor pengeluaran? Perkara ini tak wujud pada zaman pada ketika ini, iaitu revolusi 4.0. Tapi istilah ini sebenarnya wujud ketika abad ke-18, iaitu sebelum zaman revolusi industri. Okey, pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran itu adalah kepentingan pihak kapitalis yang menekankan pekerja untuk kerahan tenaga semata-mata untuk mengeluarkan produksi yang banyak supaya keuntungan kepada pihak kapitalis. Okey, mesin ini bersifat tidak pernah letih, tidak mengira masa, malah mesin ini adalah salah satu sifat objek. Okay. Manakala manusia ini mempunyai emosi, mempunyai fizikal dan mental mereka, mempunyai letih mereka, lalu dia anggap pula pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Perkara ini adalah mustahil. Namun pada ketika itu, sebelum revolusi industri itu, kerahan-kerahan daripada pihak kapitalis kepada pekerja adalah sangat-sangatlah banyak, dan
telah memberi penindasan kepada mereka. Lalu adanya gerakan-gerakan struggle dan kelas sosial dan sebagainya. Okey. Namun pada ketika ini, istilah yang sepatutnya wujud adalah pekerja dan mesin adalah faktor pengeluaran, ataupun pekerja dan mesin merupakan faktor pengeluaran. Okey, menurut Ginnikin 1918 telah memberi amaran kepada sesiapa yang memperlakukan pekerja adalah mesin dan faktor pekerja sebagai mesin. Tujuannya untuk menghasilkan produksi atau pengeluaran itu adalah salah. Menurut undang-undang pada masa kini, okey, hal ini menunjukkan bahawa istilah daripada pekerja itu sebagai mesin dan faktor pengeluaran tak wujud kerana adanya akta dan undang-undang pada masa kini yang mengetengahkan atau membangkitkan hak-hak pekerja supaya mengelakkan penindasan, supaya mengelakkan segala kekurangan ataupun stres kepada pekerja-pekerja tersebut. Okey. Sebenarnya manusia ni okey, Kak Dia Aslam tak je yang tu. Kerja dan mesin merupakan faktor pengeluaran. Menurut Peripomko 1987 mengatakan terdapat faktor produktiviti iaitu internal factor dan external factor. Okey, kerja dan mesin termasuk dalam faktor dalaman dan terhadap produktiviti. Peningkatan produktiviti ini merupakan pengurangan input dan peningkatan kepada output, yang manakala yang menunjukkan bahawa penggunaan mesin lagi banyak daripada penggunaan tenaga kerja di sesebuah perkilangan ataupun manufacturing. Okey. Mesin yang dicipta dahulunya digerakkan oleh manusia dan haiwan, dan kini mesin yang melaksanakan ataupun menempatkan mesin yang telah mengambil alih tempat manusia dan haiwan ketika itu. Sebagai contoh, mesin pembuatan tenun kain, daripada pertanian dan sebagainya. Peningkatan produktiviti ini boleh menjadi salah satu potensi untuk mencetuskan revolusi yang sepatutnya ataupun perkara yang sepatutnya wujud adalah pekerja dan mesin merupakan faktor pengeluaran. Hal ini kerana menurut Peripomko 1987 bahawa pekerja dan mesin tergolong daripada faktor dalaman produktiviti. Manusia ataupun pekerja bertanggungjawab melakonkan dalam industri, dari contohnya doktor ataupun pekerja sektor pembinaan, operator teknikal, kejuruteraan ataupun sebagainya. Manakala teknologi ini adalah merupakan salah satu alat yang memudahkan kerja, yang menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja dari segi kerja-kerja berat, terutamanya kerja tempat pembinaan. Istilah daripada yang sebelum ini iaitu pekerja sebagai mesin adalah dan faktor pengeluaran adalah tidak relevan kerana wujudnya akta-akta dan undang-undang seperti Undang-Undang Pekerjaan, Ordinans Buruh Sarawak dan juga Akta Kerja yang telah menekankan atau mengetengahkan mengenai hak-hak buruh. Oleh itu, saya tak setuju bahawa
pekerja dikenali sebagai mesin dan faktor pengeluaran kerana istilah ini telah menunjukkan aura-aura penindasan terhadap pekerja. Sekiranya terlihat ataupun berlakunya majikan ataupun pihak pengurusan telah melakukan penindasan ataupun menganggap pekerja itu adalah mesin adalah salah dan telah menyalahi undang-undang. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pandangan dan pendapat yang telah diberikan oleh Puan Anis sendiri. Seterusnya saya akan cuba meminta pandangan daripada Encik Saiful kita. Saya ingin bertanya kepada, ataupun lebih kepada meminta pandangan. Saya ingin meminta pandangan Encik Saiful sendiri. Adakah Encik sendiri bersetuju jika saya nyatakan dalam kenyataan ini pekerja digelarkan sebagai mesin dan faktor pengeluaran? Dan adakah Encik bersetuju jika dikatakan bahwa pekerja adalah mesin ni dan lebih kepada faktor pengeluaran, dia lebih kepada menjurus kepada pekerja yang berkemahiran tinggi? Adakah Encik bersetuju jika dikatakan seperti itu? Assalamualaikum, nama saya Saiful Adli bin Haris dan saya adalah penyelia dalam sektor pembinaan. Tajuk saya pada hari ini adalah pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Mengikut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, pekerja didefinisikan sebagai orang yang bekerja dalam sesuatu sektor tersebut dan bekerja di bawah seorang majikan yang dimana dia telah dibayar gaji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pekerja ni ada dua, iaitu pekerja tetap dan pekerja sambilan. Pekerja sambilan ni adalah contoh pelajar yang bekerja dalam sesuatu sektor tersebut hanya untuk mendapatkan pengalaman ataupun mendapatkan gaji daripada sesuatu sektor tersebut. Pekerja tetap dan pekerja sambilan ni adalah penyumbang kepada produktiviti dalam sesuatu sektor tersebut. Dalam sektor pembinaan, pekerja ni adalah mesin. Hal ini kerana buruh-buruh tersebut melakukan semua pekerjaan tersebut dengan menggunakan tenaga mereka sendiri. Sebagai contoh dalam pengendalian mesin, pertukangan dan banyak lagi. Dalam pengendalian mesin pula, pekerja tersebut perlulah yang berkemahiran. Sebagai contoh, kalau pekerja yang tidak berkemahiran mungkin akan menyebabkan sesuatu yang berlaku seperti kemalangan di tempat kerja, kecederaan dan banyak lagi. Kalau pekerja yang berkemahiran pula, mereka akan mengendalikan mesin tersebut dengan baik. Teknologi dalam sektor pembinaan umpama pengetahuan dan seni yang dapat digunakan untuk perbaiki, meningkatkan produktiviti dalam sesuatu pekerjaan tersebut. Menurut Kimberly Armodio 2020, pekerja bukan sahaja pembekal tenaga kerja, bahkan mereka juga membekalkan kepakaran untuk menjadikan suatu organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Dalam pengendalian mesin tersebut, pekerja tersebut adalah elemen yang penting dalam pengendalian dan pelaksanaan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dalam pengendalian mesin ini juga, pekerja dapat membuat kerja tersebut dengan baik dan cepat dalam proses untuk melakukan sesuatu pembinaan tersebut. Pendapat saya tentang pekerja yang digelarkan mesin dan faktor pengeluaran ini lebih kepada pekerja yang berkemahiran tinggi adalah tidak tepat. Hal ini kerana pekerja mempunyai banyak kekurangan dan kelebihan dalam melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Contoh, dalam pengendalian mesin. Bagi pekerja yang tidak berkemahiran, boleh diberi latihan seperti dalam pengendalian mesin untuk meningkatkan produktiviti pekerjaan. Sebagai contoh, pekerja yang tidak berkemahiran ini juga, mereka boleh bekerja dalam sektor yang lain dan boleh meningkatkan produktiviti melalui sektor yang mereka bekerja. Oke, baik. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh Encik Saiful. Pandangannya agak menarik. Oke, seterusnya saya ingin beri pendapat ataupun ingin meminta pendapat lagi daripada Puan Anis, ataupun lebihkan bertanya lah. Maksudnya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Encik Saiful tadi, yang dia katakan bahwa tidak semua pekerja ini boleh dikatakan yang sebagai faktor pengeluaran adalah pekerja yang berkemahiran tinggi. Oke, berdasarkan apa yang dikatakan tadi, adakah pihak Puan sendiri
sebagai pegawai sumber manusia ada menyediakan latihan dan juga bengkel-bengkel kepada pekerja untuk mereka meningkatkan kemahiran diri mereka sendiri dalam melaksanakan kerja. Adakah terdapat latihan ataupun bengkel-bengkel seperti ini bagi memotivasikan pekerja dan juga meningkatkan kemahiran mereka sendiri? Saya minta pendapat daripada Puan Anis, adakah ada ataupun tiada latihan yang disediakan kepada pekerja? Okey, terima kasih ke atas soalan tersebut. Okey, kami sememangnya telah menyediakan beberapa latihan dan pembangunan kepada pihak pekerja untuk tingkatkan lagi kemahiran. Menurut POM 1994, latihan ini adalah merujuk pada segala usaha yang terancang oleh organisasi untuk memudahkan pelajaran tingkah laku kerja yang tertentu. Usaha ini adalah tujuan untuk memperbaiki prestasi semasa dan prestasi masa depan pekerja dengan meningkatkan kebolehan pekerja melakukan tugas-tugas supaya objektif organisasi turut mencapai. Kami membantu kepada pihak majikan dengan membuka beberapa bengkel latihan dan pembangunan kepada pekerja-pekerja. Sebagai contoh, melaksanakan program modal insan ataupun program NOS yang mana memberi peluang kepada pekerja mengenali ataupun mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan ke atas penambahan skill. Selain itu kami juga memberi taklimat mengenai new collar job. Seterusnya, dari segi pembangunan pula, pembangunan ni adalah salah satu proses di mana individu itu belajar melalui pengalaman untuk menjadi mahir. Motifnya adalah untuk menggunakan kemahiran dan pengetahuan dan diberikan dalam latihan setakat prestasi semasa malah prestasi masa depan. Ia melibatkan konsep perkembangan daripada psikologi, tahap kematangan dan menambahkan keyakinan diri. Okey, latihan ini bukan sahaja dari segi memberi dari pengetahuan ataupun menambah pengetahuan untuk penambahan kemahiran, tapi untuk menambahkan kemahiran itu penting juga daripada segi psikologi ataupun motivasi pekerja itu sendiri. Sudah sekian, terima kasih. Oke, nampaknya pendapat yang sangat menarik daripada kedua-dua panel kita. Oke, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para panel kita kerana sudi hadir pada hari ini dan memberi pandangan mereka sendiri. Oke, dapat kita simpulkan bahawa secara keseluruhannya dapat kita lihat bahawa boleh dikatakan pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran, di mana mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan sesuatu pekerjaan ataupun proses organisasi itu berjalan dengan lancar, di mana tanpa pekerja siapalah sebuah organisasi itu, kerana kita dapat lihat mereka adalah aspek yang sangat dominan dan penting dalam memastikan proses perjalanan dalam syarikat itu dapat dijalankan dengan baik. Lebih-lebih lagi kita haruslah melihat kepada pekerja yang lebih berkemahiran ataupun tidak berkemahiran, kerana kedua-dua pekerja ini kita tidak boleh membezakan antara mereka, kerana kedua-dua pekerja berkemahiran dan tidak berkemahiran tinggi pun dia ada peranan mereka tersendiri, di mana masing-masing memainkan peranan sendiri dalam memastikan proses pekerjaan ataupun gerak kerja yang dilakukan berjalan dengan lancar. Saya rasa itu saja untuk pada hari ini. Oke, terima kasih kepada yang hadir dan juga panel yang sudi memberi pendapat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum, kita jumpa lagi.